Hadirin sekalian, kita teruskan majlis kita pada malam ini dengan menjemput Saudara Kamil Munin, calon Pakatan Harapan B061 Padang Rengas, Timbalan Ketua Angkatan Muda Kehadiran. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita raikan tetamu khas kita, bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan, Parlimen Kuala Kangsar, Parlimen Padang Rengas, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini meskipun cuaca tidak begitu baik, tetapi rakyat di Kuala Kangsar, di Padang Rengas keluar pada malam ini untuk menunjukkan sokongan kepada kita bahawa kali ini insya-Allah saya yakin kita akan langkah satu sejarah yang baru, satu perubahan yang baru di Parlimen Padang Rengas dan juga Parlimen Kuala Kangsar, insya-Allah. Saudara, apa isu dia? Isunya ialah ketakutan mereka terhadap kebangkitan rakyat. Kita tahu amaran dikeluarkan. Siapa yang keluarkan amaran? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan Ahmed Sabri, bukan Prof Termizi. Yang keluarkan amaran ialah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Ramalan Cuaca, NADMA dan sebagainya, memberitahu kepada kita bahawa saudara, kita menjangkakan tahun ini, bulan 11 ini kita berhadapan dengan bencana lebih besar daripada tahun yang lalu. Apa salahnya kalau kita anjak sedikit ke depan? Kita ada masa sampai tahun hadapan. Rakyat tengah susah, tengah sengsara, tengah derita. Yang kamu fikirkan tentang apa? Tentang kedudukan kamu, tentang kuasa kamu, tentang riwayat politik kamu. Sebab itu saudara, pilihan raya yang diadakan pada tahun ini, pada bulan ini saudara, ianya bukanlah disebabkan oleh untuk menjaga dan membela kepentingan rakyat. Pilihan raya ini diadakan dalam musim tengkujuh, dalam keadaan rakyat bimbang tentang nasib mereka ke hadapan ini, adalah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang rakus dan rasuah. Mereka takut saudara, mereka takut bahawa sekiranya keadaan ini tidak berubah, maka mereka ini akan dihumban ke dalam penjara. Ini isu dia. Sebab itu sepanjang kempen pilihan raya ini, jangan kita dengar pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional yang bicaranya tentang soal masalah rakyat di bawah ini. Apa masalah kita saudara? Kenaikan harga barang, kenaikan kos sara hidup, kekurangan bekalan telur. Tahun ini saja harga ayam naik berapa kali? Berapa kali tuan-tuan? Banyak kali. Sekarang saya cek pagi tadi, saya semak dengan peniaga pagi tadi, harga ayam sekarang sekilo RM10.40. Tahun ini berapa kali naik? 3-4 kali. Gaji rakyat di bawah ini yang berhempas pulas bekerja, mencari sesuap rezeki, berapa kali naik tahun ini sudah? Sebab itu apa yang saya selalu sebutkan sebelum ini, kita sekarang sedang menyaksikan revolusi kaum bebal. Apa masalah dengan revolusi kaum bebal ini? Dia tak faham, dia tak tahu, dia tak nak dengar tentang masalah rakyat di bawah ini. Apa masalah rakyat? Kenaikan kos sara hidup, harga barang yang kian melampau, kejatuhan wang ringgit dan sebagainya. Apa yang dibuat? Adakan pilihan raya. Apa yang dibuat? Tubuhkan sebuah jawatan kuasa. Saudara ingat, beberapa bulan yang lalu inflasi dalam negara ini adalah sekitar 2.5%. Kerajaan buat apa? Rakyat mengeluh di bawah ni tak boleh. Kita tak boleh nak survive. Sebab apa? Sebab harga barang yang terlalu tinggi. Kuasa membeli semakin berkurangan, semakin menjuna. Kita minta tawaran. Apa tawarannya? Dia tubuhkan sebuah jawatan kuasa, namanya Jawatan Kuasa Menangani Jihad Menangani Inflasi. Buat jawatan kuasa, lantik siapa? Lantik menteri yang ada dalam kabinet, duduk dalam jawatan kuasa. Siapa ahli jawatan kuasa? Menteri-menteri yang ada dalam kabinet, yang sememangnya membincangkan tentang masalah dan juga perlu mencari jalan bagaimanakah kita dapat keluar daripada belenggu ini. Kalau kita ini faham tentang fungsi dan tugas kita, kita tahu sukar keadaan ekonomi sekarang,
yang kamu pergi lantik orang dalam kabinet itu, tubuh satu jawatan kuasa, buat dia jadi pengerusi jawatan kuasa itu, dan kamu harapkan keadaan akan berubah. Tak jadi. 4-5 bulan selepas itu kadar inflasi dah naik 4 ke 5%. Adakah menyelesaikan masalah? Masalah tak selesai. Ini yang seperti mana yang disebut oleh Profesor Dr. Syed Hussein Alatas, bahawa kita bimbang dalam keadaan kita sedang susah, dalam keadaan rakyat sedang sengsara, kita menyaksikan revolusi orang-orang bebal. Apa ciri revolusi orang-orang bebal, saudara? Dia tak mampu melihat masalah. Dia tak mampu menganalisa masalah. Dia tak tahu apakah tawaran kepada masalah ini. Jadi mereka ini sebenarnya kehidupan mereka ini jauh terpisah daripada realiti kebanyakan rakyat di bawah ini. Sebab itu kita konsisten. Pakatan Harapan kita konsisten. Dalam setiap ceramah kita, bicara kita ialah tentang soal rakyat di bawah ini. Bicara kita ialah tentang soal kenaikan harga barang. Bicara kita ialah tentang soal peluang pekerjaan kepada golongan anak-anak muda dan belia. Apa bicara mereka? Bicara mereka, oh, tak boleh bagi. Jaga-jaga. Kalau Pakatan Harapan menang, DAP, Parti Komunis, DAP yang akan menjarah negara ini. Saudara, kita ini merdekanya sudah 60 tahun. Zaman ini bukan 1980-an. Ini tahun 2022. Zaman teknologi berkembang. Manusia boleh berfikir dengan waras. Maklumat semua di hujung jari. Tetapi cakap-cakapnya masih lagi tentang politik, kaum dan agama yang sempit. Bagaimana kita ini bercakap tentang soal mahu memperjuangkan rakyat kebanyakan di bawah ini? Kalau kita bantu seorang, orang Cina yang susah, duduk di kampung, di kawasan desa, tidak ada sumber pendapatan, kita bagi bantuan misalnya pajakan tanah misalnya kepadanya supaya dia boleh meneruskan kehidupannya, itu dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap negara dan juga bangsa ini. Saudara, saya rela digelar 1000 kali pengkhianat. Bagi mereka, membela nasib yang susah dan miskin itu ialah dengan memberi sebuah gunung di Genting Highland kepada seorang tauke judi. Bagi mereka, membela nasib dan maruah agama dan bangsa ini ialah dengan memberi sebuah pulau yang terletak di negeri Johor, Pulau Tioman namanya, kepada seorang tauke judi. Bagi mereka, itu ialah perjuangan bangsa dan juga agama. Sebab itu kadang-kadang saya gusar, beberapa hari yang lalu, kenyataan dibuat oleh saudara Razman Zakaria yang disebut-sebutkan sebagai bakal Menteri Besar Negeri Perak. Dia kata apa? Dia kata kalau sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita akan memperjuangkan, Datuk Seri akan memperjuangkan dasar LGBT dalam negara ini. Orang lelaki boleh kahwin dengan orang lelaki, orang perempuan boleh kahwin dengan orang perempuan. Saudara, ini yang kita katakan bahawa kamu kalau bercakap tentang soal agama, tentang soal orang Melayu, hidup Islam dan sebagainya, saya tidak memberikan kritikan ini kepada ahli-ahli PAS. Saya percaya ramai di sini ahli PAS yang datang yang tak berpuas hati dengan kepimpinan yang ada sekarang ini. Bagaimana saudara saban hari bercakap tentang soal agama, bercakap tentang kalam-kalam suci daripada Tuhan, buat satu penyatuan politik, penyatuan ummah, menangis saudara di PWTC, menangis. Kemudian yang kita tengok hari-hari ni apa yang berlaku, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dijaja lagi kepada kita ni, oh, kita nak jadikan negara ini sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapat keampunan daripada Tuhan. Keampunan macam mana saudara kalau kita ini menyokong mereka yang melakukan pengkhianatan? Kalau kita ini menyokong mereka yang sudah terpalit dengan amalan rasuah dan sebagainya. Bukannya kita tak tahu, tak kala satu dunia tahu dan sedar bahawa di negara ini ada seorang pemimpinnya yang terpalit dengan skandal kewangan yang terbesar dalam sejarah dunia. Kita ini yang bercakap tentang soal nak bela orang Melayu, nak bela agama, dengan tanpa segan silu, saudara, memberi nafas dan nyawa politik kepada mereka. Sebab itu pilihan raya pada kali ini, pilihan raya yang sangat penting.
Ini bukan tentang sekadar soal pertembungan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Pilihan raya pada kali ini ialah tentang soal bagaimana kita mampu untuk meletakkan semula negara ini ke landasan yang betul. Saudara, kita ada 3 calon Perdana Menteri. Sebenarnya lebih. Barisan Nasional dia kata calon Perdana Menterinya Ismail Sabri. Saudara, jangan percaya. Calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional ialah Zahid Hamidi yang sekarang ini sedang terpalit dengan pelbagai pertuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa di mahkamah. Orang ini juga terpalit dalam skandal LCS. Dia tidak ada track record yang baik. Sebab itu dia desak Ismail Sabri untuk bubarkan parlimen dan adakan pilihan raya pada waktu dan ketika ini. Jadi ini orang yang tidak mampu untuk memimpin negara kita keluar daripada kemelut dan masalah ekonomi. Calon Perdana Menteri yang kedua ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara, jangan lupa Muhyiddin Yassin yang dulu sebahagiannya daripada kita memberi nyawa kepada mereka, memberi harapan kepada rakyat di bawah ini, dan mereka ini menghampakan kita. Jangan lupa berapa ramai rakyat negara ini mati akibat kegagalan mereka dalam mengurus pandemik COVID-19. Jangan mereka ingat, rakyat lupa tentang skandal One Best Tarinet yang mengakibatkan negara rugi sebanyak 4 bilion ringgit. Ini ialah projek Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ini juga adalah alasan kenapa Dr. Mazli Malik diarahkan untuk meletakkan jawatan. Jangan lupa saudara, kita ada calon Perdana Menteri nombor 3, iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ini adalah cawaran daripada Pakatan Harapan. Orangnya berkarisma, ada track record pemerintahan yang baik, Menteri Keuangan terbaik di Asia. Kita menyaksikan belanjawan dalam negara ini di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan. Kita ada lebihan belanjawan. Kita ada pelbagai program kebajikan. Saudara yang ada di hadapan ini, saya percaya telah melalui zaman di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita harus nyatakan pendirian kita dengan jelas dan tegas daripada pilihan raya kali ini, bahawa rakyat khususnya di Kuala Kangsar dan Padang Rengas, kita bersama-sama akan lakukan perubahan dan kita berusaha untuk menobatkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Boleh tak boleh saudara? Kita lawan tetap, lawan sampai. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.